Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita hari ini dengan nomor kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan lagi bacaan bagi matan Tafsir Fusul fi Sirah Rasulillah dalam muka surat 65, dan insyaAllah kita akan khatamkan hari inilah. Jadi tanpa membuang masa, nak menjemput Al-Fadil Ustaz untuk memulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wassana bi khairi kitabin unzil. Wa akramana bi khairi nabiyyin ursil. وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Hajjatul Wida', haji selamat tinggal. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhra yawmal khamis di sittin baqina min dhil qa'dati min sanati ashrin bil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur pada hari Khamis, 6 hari yang berbaki daripada bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijrah di Madinah. Thumma kharaja minha biman ma'ahu minal muslimin min ahlil madinati wa man tajamma'a minal a'rab. Kemudian daripada Madinah, daripada Masjidun Nabawi, Nabi keluar bersama dengan kaum muslimin, terdiri daripada penduduk Madinah, Muhajirin dan Ansar, dan juga Badawi-Badawi di sekitarnya. وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها. Kemudian Nabi tiba di Dhul Hulaifah, iaitulah miqat ahli Madinah, Abar Ali, sembahyang asar di sana 2 rakaat kerana Nabi bermusafir, tetapi Nabi bermalam pula di sana. Wa atahu atin min rabbih azza wa jalla fi dhalikal mawdi' wa huwa wadil aqiq ya'muruhu ar-rabbih an yakula fi hajjatihi hadhihi umratun fi hajjatin. Di mana di perlembahan ini di Wadil Aqiq, iaitu dah di lembah di Dhul Hulaifah itu, Tuhan perintahkan supaya Nabi SAW menyebut pada hajinya ini umratun fi hajj, umrah yang masuk dalam haji. Jadi haji ini haji dan umrah sekaligus. Wa ma'na hadza anna Allah amarahu an yaqrina al-hajj ma'al umrah. Jadi maksudnya Allah perintahkan supaya dia iringkan haji dengan umrah, panggil haji qiran. Fa asbaha sallallahu alaihi wasallam fa akhbara an-nas bidzalik. Berpagian Nabi SAW di hari itu
Nabi beritahu demikian kepada peserta-pesertanya. Wa tafa ala nisa'ihi yawma idzin bi uslin wahidin wa hunna tis'un. Pada malam itu juga Nabi SAW mengelilingi semua isterinya yang 9. Mandi sahaja. Wa qila 11. Ada kata isterinya 11. Tsumma irtasala wa shalla fil masjid rak'atain. Kemudian dia mandi dan dia sembahyang di masjid 2 rakaat. Wa ahalla bi hajjatin wa umratin ma'an. Dan dia berihram dengan niat haji dan umrah sekaligus. Wasaqal hadiya min Dzul Hulaifah. Dan dia telah menarik binatang untuk korban haji daripada Dzul Hulaifah lagi. Wa amara man kana ma'ahu hadiyun an yuhilla kama ahalla. Dan Nabi perintahkan sesiapa yang ada korban haji, binatang korban, maka hendaklah dia berihram, berniat ihram sebagaimana berniat ihramnya Nabi SAW, iaitulah haji dan umrah sekaligus, umrah dan haji sekaligus, iaitulah haji qiran. Wasara sallallahu alaihi wasallam wan nasu baina yadayhi wa khalfah. Maka berjalanlah Nabi SAW sedang sahabat-sahabat ada di kiri kanannya, ada di belakang, ada di hadapannya. Wa an yaminihi wa shimalihi. Umaman la yuhsawna kasrah. Satu himpunan yang terlalu ramai. Kulluhum qadim liya'tamma bihi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka datang untuk berimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat panduan haji Islam yang akan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadima sallallahu alaihi wasallam Makkah tafa lil qudum. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Makkah, lalu Nabi tawaf qudum. Summa sa'a baina Safa wal Marwah. Kemudian Nabi sa'i di antara Safa dan Marwah, iaitulah sa'i umrah. Wa amara allazina lam yasuku hadiyan an yafsahu hajjahum ila umrah. Tiba-tiba Nabi perintahkan mereka yang tidak membawa binatang ternak sebagai korban haji untuk membatalkan haji mereka kepada umrah sahaja. Yakni haji tamattu' dipanggil. Iaitulah diubah daripada niat haji dan umrah kepada niat umrah sahaja. Maka selepas sa'i bolehlah bertahallul. Ini Nabi SAW perintahkan kali itu kepada mereka yang tidak ada hadi. Iaitulah tidak ada membawa binatang sembelihan untuk haji. Wa yatahallalu hillan taman. Jadi boleh bertahallul, tahallul sempurna. Summa yahillu bil haji waqta khurujihim ila Mina. Kemudian lepas pada ni barulah ihram semula. Ihram daripada tempat masing-masing, daripada bilik ataupun khemah masing-masing pada hari ke-8, iaitulah hari Tarwiyah ketika tuju ke Mina. Wa qala la istaqbaltu min amri mastadbartu ma suktul hadiyah wa la ja'altuhu umrah. Nabi sendiri menyebut, engkau tahulah seorang yang apabila telah menghadap satu perkara tidak akan kembali lagi. Dan kalau tidak, kerana aku telah membawa ataupun mengheret binatang ternak untuk sembelihan kerana haji tamattu', kerana Nabi SAW telah berniat dengan haji qiran. Nabi kata, kalau tidak, aku pun seperti kamu juga. Iaitulah berhaji tamattu'. Melakukan umrah sahaja dahulu, kemudian bertahallul, kemudian bila tiba ingin melakukan haji, ingin ke Mina, kemudian ke Arafah, barulah balik niat haji. Wa qaddama Aliyun radhiyallahu anhu min al-ya wa qaddama Aliyun
radhiyallahu anhu min al-Yaman hadiyan fa asyrakahu fi hadihi aidan. Sayyidina Ali mempersembahkan daripada Yaman binatang ternak juga untuk disembelih dan dimasukkan bersama dengan sembelihan Nabi SAW. Maka hasiluha mi'atu badanah. Akhirnya terhimpun sembelihan Nabi pada haji itu ialah 100 ekor unta. Ini bahagian Nabi SAW saja. Dia akan disembelihkan pada 10 hari bulan Zulhijjah. Iaitulah hari Adha, hari Nahar ataupun Yaumul Hajjil Akbar bagi mereka yang melaksanakan haji. Thumma kharaja sallallahu alaihi wasallam ila Mina fabata biha. Kemudian Nabi keluar ke Mina iaitu pada 8 Zulhijjah dan Nabi bermalam di situ. Bermalam pada malam hari Tarwiyah. Wa kanat lailatul Jumaah. Kebetulannya malam itu malam Jumaat. Esoknya pagi Jumaat iaitu hari Arafah 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah at-tasi' min Zulhijjah. Thumma asbaha fasara ila Arafah. Jadi berpagian Nabi pagi Jumaat 9 Zulhijjah 10 Hijrah Nabi menuju ke Arafah. Wa khataba bi Namirah khutbatan azimah. Nabi menyampaikan khutbahnya di Namirah. Namirah iaitulah satu lembah yang hari ini dijadikan masjid, Masjid Namirah. Yang mana lembah ini adalah sempadan di antara luar Arafah dengan Arafah. Jadi sebelum masuk waktu zuhur, Nabi berkhutbah dulu di situ. Syahidaha min ashabihi nahwun min 40,000. Di mana khutbah ini disaksikan oleh 40,000 para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa jama'a bainal zuhri wal asri thumma waqafa bi Arafah. Jadi Nabi bersembahyang jamak takdim zuhur dan asar, dua-dua rakaat. Kemudian Nabi keluar selepas sembahyang ke Arafah, masuk Arafah. Summa bata bil Muzdalifah. Kemudian tenggelam matahari hari 9, Nabi menuju ke Muzdalifah. Wa jama'a bainal maghribi wal isya'i lailata idzin. Nabi sembahyang maghrib dan isya, jamak takhir. Nabi sembahyang di Muzdalifah. Summa asbah, kemudian tiba waktu pagi, fasallal fajra fi awwali waqtiha. Nabi tidur awal pada malam itu. Kemudian awal-awal subuh Nabi dah sembahyang di awal waktu. Thumma sara qabla tulu'i syamsi ila Mina. Sebelum muncul matahari, Nabi telah menuju ke Mina. Farama jamratal aqabah wa nahar. Jadi di sana Nabi melalui jamrah ula, Nabi belum melangkah. Nabi melalui jamrah wusta, Nabi belum melangkah. Nabi sampai di jamrah Aqabah, di sana sahaja Nabi melangkah. Ini syariat ataupun manasik haji yang berlaku pada 10. Selepas melangkah, Nabi sembelih. Wa nahar wa halak. Nabi menyembelih sembelihannya dan Nabi bergunting. Kerana Nabi dah mencukur kepala, maksudnya. Kerana Nabi telah bertahallul. Dipanggil tahallul awal. Summa afadha. Kemudian Nabi turun ke Mekah. Fatafa bil bait. Nabi bertawaf. Kali ini tawaf haji. Tawaf ifadah. Tawaf al-fardi. Wahuwa tawafu ziyarah. Ini tawaf fardu. Tawaf haji. Summa halla min kulli syai'in hurima minhu. Maka Nabi bertahallul dengan tahallul yang kedua. Halal baginya daripada segala sesuatu yang diharamkan kepadanya. Wa khataba sani yauman nahri khutbatan azimah. Kemudian Nabi berkhutbah pada hari keduanya, iaitulah hari ke-11 Zulhijjah. Khutbah yang besar. Wa wasa wa hadzar wa anzar. Nabi memberi pesanan, Nabi memberi ingatan, Nabi memberi amaran. Wa asyhadahum ala anfusihim. Hari itu Nabi minta kesaksian di atas dirinya. Maksudnya Nabi bertanya, ayuhan nas, hal ballagtu? Wahai orang ramai, adakah aku telah menyampaikan risalah? Annahu ballagha risalah. Bahawa dia telah menyampaikan risalah.
Sahabat menjawab, bala qad ballagt. Antaita risalah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi sabilika haqqa jihadi. Fanahnu nashhadu annahu ballagha risalah. Kita hari ini pun menyaksikan bahawa Nabi telah menyampaikan risalah. Wa addal amanah. Telah menunaikan amanah. Wa nasahal ummah sallallahu alaihi wasallam. Telah menasihati umat. Tasliman kasiran daiman ila yaumiddin. Summa aqbala munsarifan ilal Madinah. Kemudian Nabi kembali ke Madinah. Wa qad akmalallahu lahu dinah. Allah Ta'ala telah lengkapkan kepadanya agamanya, yang itu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinah. Ketika Nabi berwukuf ketika itu. Maraduhu wa wafatuhu. Kemudian tajuk yang terakhir iaitulah sakit ternak Nabi SAW dan kewafatan baginda SAW. فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفرا. Jadi 3 bulan sempat Nabi kita SAW bermukim di Madinah. Summa btada'a bihi waja'uhu SAW fi baiti Maimunata yawma Khamis. Bermula sakit Nabi kita SAW ialah di rumah Maimunah pada hari Khamis. Wa kana waja'an fi ra'sihil karim. Jadi sakit ni pada kepalanya. Wa kathiran ma kana ya'tarihi suda' sallallahu alaihi wasallam. Dan acak juga Nabi ditimpa dengan sakit kepala. Faja'ala ma'a hadha yaduru ala nisa'i hatta syaqqa alaih. Tapi Nabi masih lagi menunaikan hak kepada isterinya. Nabi bersilih ganti malam. Fasta'dhana an yumarrada fi baiti Aisyah. Sehinggalah dia sakit, dia tenat. Dan diminta izin untuk direhatkan di rumah Aisyah. Fa'azanna lahu. Semuanya beri izin. Famakasa waji'an isnai asyara yauman. 12 hari Nabi sakit. Wakila arba'ata asyara yauman. Katanya 14. As-Siddiq radhiyallahu anhu yusalli bin nasi binafsihi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Abu Bakar menjadi imam dengan perintah Nabi SAW. Fastisna'ihi lahu min jaishi Usamah. Jadi dia dikecualikan daripada tentera Usamah yang dibentuk Nabi SAW untuk dihantar. Alladhi kana qad jahazahu SAW ala Syam. Yang mana Nabi telah persiapkan satu bala tentera ke Syam. Iaitulah kesinambungan kepada peperangan Mu'tah yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Kali ini anaknya Usamah bin Zaid. Di ghazwi Rum, untuk memerangi Rum. Falamma hasala al-waj'u tarabbasu liyanzuru ma yakunu min amrihi sallallahu. Tapi oleh kerana sakit Nabi teruk, pasukan ini masih menunggu dan melihat apa yang terjadi kepada urusan Nabi SAW. Wa qad shalla alaihi salatu wassalam khalfa Siddiq jalisan. Nabi sendiri sembahyang di belakang Abu Bakar, duduk. Wa qubida sallallahu alaihi wasallam duhan yaum asnain min Rabiul Awal. Akhirnya diambil nyawa Nabi kita SAW yang mulia pada pagi duha hari Isnin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Wal masyhur annahu tsani asyara minhu wa qila mustahallahu wa qila tsani wa qila ghairu dzalik. Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam yauma mata 63 sana. Umur dia 63 tahun ala sahih. Fashtadatiz raziyatu bimautihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah malapetaka terbesar pada umat Islam, iaitulah kewafatan Nabi SAW. Wa azumal khatabu wa jallal amr. Malapetaka ini terlalu besar dan qadar ini terlalu hebat untuk diterima. Wa usibal muslimuna bi nabiyihim. Wa Islam kehilangan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ankara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dzalik. Umar peringkat awalnya tak boleh percaya, tak boleh terima. Wa qala innahu lam yamut wa innahu sayaudu kama aada Musa liqaumihi wa ma jannas. Dan bahkan dia menyampaikan ucapan tadi. Dia kata Nabi belum mati, dia akan kembali sebagaimana Musa kembali kepada kaumnya setelah bermunajat 40 hari. Wa ma jannas. Jadi orang ramai bising.
وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. Tibalah As-Siddiq. Abu Bakar tiba, kebetulan pagi itu, dia tengok Nabi macam ceria, dia pun keluar jauh ke isterinya yang berada di sedikit luar Madinah. Jadi lewat dia sampai. Tapi dia seorang yang muayyad, sentiasa diberi pertolongan. Al-Mansur, sentiasa diberi kemenangan. Sejak awal sehingga hujung, dalam dan luar. Wa aqamal awad wa sada'al bilhaq wa khataban nas. Dia tegakkan kembali sesuatu yang bengkok tadi. Dia perbetulkan keadaan. Dia membawa kebenaran dengan kuatnya. Dia menyampaikan ucapannya kepada orang ramai. Wacala alaihim, dia memperbacakan satu ayat yang turun dalam peristiwa Uhud dahulu. Lama. Wama Muhammadun illa rasul. Muhammad hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Rasul-rasul yang lepas telah berlalu pergi, meninggal dunia. Afa imma ta'u qutila au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia mati atau dia dibunuh, maka kamu sanggup berpaling tadah daripada pendirian kamu. Waman yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling tadah daripada pendiriannya, dia tidak mampu memudaratkan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Tuhan terus memberi balasan baik kepada mereka yang bersyukur. Faka'anna an-nasa lam yasma'uha qabla hadha. Ayat ini lama turun, tapi bila dibaca oleh Abu Bakar, seolah-olah kali pertama mereka mendengar. Fama min ahadin illa yasluha. Hari itu semua orang baca ayat itu. Wama Muhammadun illa rasul. Summa syara'u fi jihazi Rasulullah SAW faghassaluhu fi qamis. Kemudian mereka mula mempersiapkan jenazah Nabi SAW, memandikannya dalam pakaian yang dia meninggal dengannya. Wa kana alladhi tawalla dzalika ammuhul Abbas. Yang menguruskan jenazah Nabi pak saudara dia Al-Abbas. Wa benuhu Kusam, anak lelakinya Kusam, wa Ali bin Abi Talib, wa Usamah bin Zaid, wa Syukran, dan juga Syukran. Syukran dan Usamah ini dua-duanya maula hamba Nabi SAW. Yasubbanil ma', dua-dua itu mencurah air. Wa sa'ada fi dhalika Aus bin Khawli al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang terlibat membantu jenazah Nabi juga ialah Aus bin Khawli, seorang daripada Ansar, seorang peserta Badar. Wa kafanuhu fi thalathati abwabin qatinin sahuliyatin bil. Nabi dikafankan dengan 3 lapisan kain kapas dari Sahul, iaitulah satu kampung di Yaman, putih. Laisa fiha qamis, tak ada lagi baju, wala imamah, dan tak ada kain serban. Wasallu alaihi afzazan wahida. Dan Nabi disembahyangkan seorang-seorang tanpa berjemaah, tanpa imam. Di hadisin ja'a fi, kana hadis yang menurut demikian. Rawahul Bazzar wallahu a'lam bi sihhatihi. Cuma kesahihannya wallahu a'lam. Innahu sallallahu alaihi wasallam amara bi dzalik. Nabi perintahkan demikian, tetapi demikianlah yang berlaku. Wa qala Syafi'i innama sallu alaihi marratan ba'da marratin afdhata. Imam Syafi'i kata mereka sembahyang satu kumpulan demi satu kumpulan. Kerana bilik Nabi sempit. Boleh muat dalam 10 orang, 20 orang gitu je. Jadi masuk jenazah Nabi tidak dipindahkan ke mana-mana. Kal di tempat yang Tuhan ambil nyawa, dan sampai sekarang pun di situlah tempatnya, di bilik Aisyah. Orang lain yang masuk ke bilik sikit-sikit, li'izami qadrihi, kerana agung qadar Nabi, walitanafusihim an ya'ummahum alaihi hadim. Kalau nanti tu imam, mungkin bertengkar siapa yang layak jadi imam. Jadi diserahkan masing-masing sembahyang dengan sendiri-sendiri. Wa dufina sallallahu alaihi wasallam yauma thulatha. Jadi Nabi ditanam pada hari Isnin, pada hari Selasa. Wa qila yaumal arbi'i saharan. Ada kata pada hari Rabu.
وفي الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة, ditanam di tempat yang dia diambil nyawa, di bilik Aisyah radhiyallahu anha, li hadisin rawahu Tirmizi an Abi Bakr radhiyallahu anhu. Dalam Sunan Tirmizi ada hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa nabi-nabi ditanam di tempat yang mereka diambil nyawa. Wa hadza huwal mutawatir tawaturan daruriyan. Dan peristiwa ini iaitu ditanam di tempat yang mana dia diambil nyawa itu telah menjadi mutawatir. Ma'luman min ad-dafan alladhi huwa al-yawma dakhila Masjidil Madinah. Diketahui sejak hari dia ditanam di dalam Masjid Al-Madinah. Jadi dengan demikian kita telah khatam dan tamatkan sirah Nabi SAW sejak kelahiran sehinggalah wafatan baginda SAW. Semoga Tuhan merahmati pengarang kitab kita ini, iaitulah Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah, dan merahmati segala ulama umat Islam seluruhnya, termasuklah kita yang membaca, mempelajari dan mendengar kitab yang mulia ini, daripada Sirah Atirah, Sirah Wangi, kepada mempunyanya ala sahibihi al-Mustafa afdalus salawat wa atamut taslimat. Dengan itu kita tamatkan bacaan kitab kita ini dengan berbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah sebelum kita tamatkan bagi sesi yang terakhir ini, kita akan minta Ustaz untuk membacakan sedikit doa bagi penutup, bagi tamatnya bacaan kita terhadap sirah Rasulullah. Jadi kita ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Ustaz di atas kesediaan untuk mengatamkan dua matan, wazaif dan juga mukhtasar. Nama mewakili Barisan Kepimpinan Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz atas kesediaan tersebut. Jadi tamatlah sudah bacaan bagi dua matan ni. Jadi diharapkan agar kita yang mendengar ni dapatlah mengambil kebaikan dan manfaat daripada bacaan-bacaan ini. Jadi kita persilakan Al-Fadil Ustaz untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi'u niqamah wa yukafi'u manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa zidna wa la tanqusna wa asirna wa la tu'sir alaina wa rida 'anna wa ridana ya rabbal alamin. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الدعاة والمجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المظلومين المستضعفين في كل مكان. اللهم قوي عزائمهم وثبت أقدامهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم نصرك الذي وعدتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اللهم إنك قلت وقولك الحق وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم داوي جرحنا وجرح المسلمين. اللهم فكك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين من غير خزايا ولا مفتونين. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jadi setakat itu saja untuk sesi kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam program yang lain. Terus ikuti kami di laman sosial untuk dapatkan lagi banyak pengisian dan juga dalam bulan Ramadan ni lah. Jadi kita sekali lagi ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Fadil Ustaz atas kesudian untuk membacakan kitab ini sehingga akhirlah sehingga khatam. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah.